Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami nak ceritakan berkaitan usaha konservasi flora dan fauna yang telah dilakukan di Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun dan di Institut Pendidikan Kehutanan FRIM di Kepong. Sebelum bermula, kami berharap video ini dapat memupuk rasa cinta penonton kepada flora dan fauna yang kita ada sebelum terlambat. #NatureForFuture. Pusat Konservasi Hidupan Liar PKHL Sungai Dusun ini telah siap sepenuhnya pada bulan April tahun 2000 dengan kos pembinaan lebih kurang 3.6 juta secara keseluruhannya. Pada tahun 2004, Pusat Konservasi Sungai Dusun telah beralih tumpuan kepada konservasi tenuk Melaya atau lebih dikenali sebagai Malayan Tapir, Tapirus indicus. Peralihan projek konservasi ini adalah kerana kesemua badak Sumatera di pusat itu telah tiada serta pemilihan niche dan kawasan hidupan spesies Malayan tapir hampir sama dengan badak Sumatera. Malayan tapir telah disenaraikan sebagai spesies terancam oleh Senarai Merah IUCN pada tahun 2016 disebabkan penurunan populasi yang berdadak akibat kehilangan dan pemecahan habitat yang berterusan oleh penerokaan tanah yang dijalankan oleh manusia. Pelbagai usaha konservasi telah dijalankan untuk Malayan tapir, antaranya adalah penyelidikan pembiakan Malayan tapir yang sehingga kini telah berjaya melahirkan lebih kurang 6 ekor anak Malayan tapir, termasuk 2 pasang kembar daripada ibu yang sama pada bulan Mei dan Jun 2007. Ia merupakan rekod pertama yang bersejarah di PKHL Sungai Dusun kerana ia merupakan anak kembar pertama dari spesies ini yang berjaya dilahirkan dalam kurungan. Selain itu, usaha konservasi juga diteruskan dengan pembukaan Museum Galeri Malayan Tapir sebagai usaha menyebarkan kesedaran kepada masyarakat Malaysia. Peneraju dalam bidang pendidikan dan konservasi pertahanan di Malaysia iaitu FRIM terletak bersebelahan Hutan Simpan Bukit Lagong dan Bukit Hari di Kepong. Pembangunan institusi ini bermula pada tahun 1926 yang dahulunya dikenali sebagai Institut Pendidikan Perhutanan dan telah menjadi sebuah badan berkanun sepenuhnya di bawah Lembaga Pendidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia. Pengasas FRIM iaitu Dr. Foxworthy telah membuktikan bahawa usaha restorasi tanah gesang kepada hutan produktif adalah tidak mustahil apabila beliau berjaya mengubah kawasan pelombongan biji timah di Kepong kepada hutan FRIM sekarang yang kaya dengan biodiversiti. FRIM telah diwartakan sebagai tapak warisan semula jadi negara pada 10 Februari 2009 di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 dan diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan di bawah akta yang sama pada 10 Mei 2012. Kini, FRIM sedang menuju ke arah pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Usaha konservasi yang telah dijalankan di sini adalah sangat banyak, antaranya aktiviti penanaman pokok di FRIM Kepong yang juga turut menyumbang kepada program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok. Sejak tahun 2010, FRIM juga menjalankan aktiviti pengutipan biji benih dan anak benih bagi spesies terancam untuk tujuan pemeliharaan. Sehingga kini, lebih 72 spesies pokok terancam telah dikumpul dalam koleksi institusi ini. Amalan biosecurity yang diambil oleh pihak PHKL Sungai Dusun dengan meletakkan water bath di pintu masuk adalah salah satu inisiatif bagi mengelakkan kemasukan spesies invasif yang boleh membawa keburukan ke dalam pusat konservasi. Water bath tersebut akan dicampur dengan larutan pembasmi kuman yang berkesan untuk membunuh organisma penyebab penyakit pada kasut dan tayar kenderaan bagi mencegah penyebaran penyakit berjangkit kepada tapir dalam pusat konservasi ini. Seterusnya, tapir yang ditangkap dan dihantar ke Sungai Dusun akan menjalani rawatan dan dijaga sehingga keadaannya pulih sepenuhnya. Pihak penghilitan akan memastikan tapir yang telah bersedia untuk dilepaskan ke habitat semula jadinya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tapir yang dilepaskan akan memakai collar GPS untuk tujuan penjejakan corak perjalanan selama 2 tahun untuk memantau keadaan tapir tersebut. Selepas 2 tahun, collar GPS itu akan terbuka secara automatik. Pokok-pokok yang ditanam dan dijaga di hutan FRIM telah dilabel bagi tujuan pengajaran dan rujukan kepada pengunjung yang menyertai forest tour. Terdapat juga pokok bahaga yang tidak dilabel bagi tujuan perlindungan spesies terancam untuk mengelakkan sumber diambil secara haram oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Uniknya di FRIM ini adalah fenomena crown shyness yang ditunjukkan oleh spesies pokok kapur Drybalanops aromatica, iaitu silara pokok tersebut tidak akan menyentuh silara pokok bersebelahannya, lalu mencipta satu seni bina hutan yang menarik.
PKHL Sungai Dusun terkenal dengan penjagaan tapir yang sangat baik dan memuaskan. Kesemua tapir yang dijaga di sini kelihatan sihat, bersih dan ceria. Pihak perkhidmatan telah melakukan banyak misi menangkap tapir yang tersesat di dalam kampung atau bandar dengan cara yang selamat dan tidak menyakitkan tapir tersebut. Misi menyelamatkan tapir yang terkena jerat juga kiat dijalankan. Usaha konservasi yang telah dijalankan di FRIM berjalan dengan baik sepanjang penubuhan institusi ini. Usaha ini mungkin boleh ditambah baik dengan membaik pulih serta menambah label dan fakta-fakta menarik berkenaan spesies untuk memberi pendidikan secara tidak langsung kepada pengunjung. Selain itu, pemerkasaan dalam penyebaran maklumat berkenaan aktiviti atau kempen yang dijalankan oleh FRIM wajar dilakukan supaya masyarakat yang berminat boleh menyertai aktiviti tersebut sekaligus dapat meningkatkan minat untuk berbakti kepada alam sekitar. Penebangan hutan yang berleluasa adalah punca utama banyak tapir berakhir dengan roadkill akibat daripada melarikan diri atau keluar dari hutan untuk mencari makanan. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, Malaysia mempunyai salah satu kadar penebangan hutan tertinggi di dunia dan pengembangan rangkaian jalan raya secara besar-besaran. Ini telah menjejaskan habitat tapir di dalam hutan. Pembalakan haram merupakan salah satu ancaman yang paling besar bagi spesies tumbuhan. Banyak pokok-pokok balak yang bernilai seperti pokok kapur dan meranti ditebang secara haram demi mendapatkan hasil yang lumayan. Selain itu, pembersihan hutan bagi tujuan agroindustri seperti penanaman monokultur kelapa sawit akan menjejaskan kestabilan kepelbagaian biologi di hutan tersebut. Ia juga boleh mengakibatkan sumber makanan bagi haiwan liar menjadi terhad dan menyebabkan gangguan kepada rantaian makanan mereka. Pembersihan hutan bagi tujuan pembinaan kawasan perumahan yang kian meningkat turut menjadi risiko besar bagi kehidupan liar. PKHL Sungai Dusun merupakan inisiatif yang baik daripada kerajaan dalam usaha melindungi hidupan liar. Jadi pengurusan yang terbaik perlu dijalankan untuk terus memajukan usaha konservasi yang mampan. Pameran yang diadakan di Galeri Tapir Malaya merupakan satu langkah yang bagus bagi menarik masyarakat untuk terus cakna terhadap tapir, dan pihak PKHL Sungai Dusun boleh menggunakan pameran interaktif yang lebih menarik seperti di Pameran Pusat Sains Negara untuk menarik minat terutamanya kanak-kanak. Inisiatif FRIM untuk menjadikan sebahagian daripada kawasan institusi sebagai taman rekreasi dan ekoturism merupakan satu cadangan yang bagus. FRIM telah menawarkan tempat bagi aktiviti berjoging, berbasikal, berkelah dan yang terkini adalah forest skywalk. Namun, amalan menjaga kebersihan tidak diterapkan oleh sebahagian para pengunjung. Pihak FRIM haruslah mengambil tindakan yang tegas seperti mengenakan denda kepada pengunjung yang tidak bertanggungjawab atau menghadkan barang-barang yang boleh dibawa masuk. Seterusnya, di era teknologi kini, penggunaan aplikasi iNaturalist boleh dijadikan salah satu usaha kesedaran masyarakat bagi jangka masa panjang. Ini kerana iNaturalist adalah rangkaian sosial dalam talian bertujuan untuk berkongsi maklumat biodiversiti bagi membantu sesama masyarakat belajar tentang alam semula jadi di sekeliling kita. Ia telah dilancarkan pada tahun 2008 dan kini mempunyai hampir 3.2 juta pengguna berdaftar sehingga Januari 2023 yang berasal daripada seluruh dunia. Misi iNaturalist adalah untuk membina komuniti global yang terdiri daripada 100 juta naturalis menjelang tahun 2030 untuk menghubungkan manusia dengan alam semula jadi dan memajukan sains dan pemeliharaan biodiversiti. Selain itu, integrasi pengajaran mengenai kelestarian alam dan pemeliharaan biologi dalam kurikulum pendidikan dari peringkat sekolah rendah dan menengah wajar dilaksanakan untuk menerapkan rasa kesedaran masyarakat yang kuat sejak awal lagi. Antara langkah untuk menimbulkan kesedaran masyarakat bagi jangka masa pendek adalah dengan melaksanakan kempen kesedaran atau pertandingan berkaitan alam sekitar. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Pusat Sistematik Serangga UKM yang mana mereka telah berjaya melaksanakan pertandingan kesenian insekta bagi memupuk minat kepada serangga dengan pameran hasil karya dan pelbagai aktiviti interaktif yang menarik. Selain itu, program pemeliharaan tempatan boleh dijalankan dengan pelibatan komuniti setempat dalam aktiviti seperti penanaman pokok, kitas semula dan penjagaan taman-taman awam. Kesimpulannya, usaha-usaha konservasi ini adalah sangat bermakna untuk menjaga alam sekitar kita yang secara tidak langsung berkait juga dengan manusia. Terima kasih atas tumpuan dan masa yang anda berikan. Jika sudi, bolehlah like dan komen video ini. #NatureForFuture. 1, 2, 3. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami nak ceritakan berkaitan usaha konservasi
Kia. Yes. Kia, Kia, Kia. Ih. Cukup.